Tuan-tuan yang dihormati sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung lagi bacaan kitab kita, iaitu Syama'il Muhammadiyah, mengenali diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk dalam bab yang ke-16. Bab yang 16 tajuk dia bab ma jaa fi sifati miqfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang sifat miqfar. Miqfar ni apa? Miqfar ini ialah topi. Tapi topi perang. Maknanya bukanlah topi main bola ke atau topi-topi lain lah. Jadi topi perang khas ya. Baik. Kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-106 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Baik, tengok. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi miqfar. Faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Faqala uqtuluh. Baik. Apa maksudnya? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, memasuki Makkah. Yang dikatakan masuk Makkah ni ketika mana? Pembukaan kota Makkah. Kita tengok tafsiran tadi. Wa alaihi miqfar, dan di atasnya maknanya dia memakai topi perisai. Dia masuk ke Makkah ada topi perisai. Nanti kita akan tengok dia pakai sampai bila, sampai tarawih ke ataupun nanti dia buka topi tu ya. Faqila lahu, dilaporkan kepada baginda anda masuk tu, Haza Ibnu Khatal, Ibnu Khatal telah bergantung muta'allikun bi astaril Ka'bah, telah bergantung di tirai Ka'bah. Maksud di sini ialah dia berselindung diri. Siapa Ibnu Khatal? Kita tengok. Faqala, maka Nabi menjawab, uqtuluh, bunuhlah dia. Siapa tu? Ibnu Khatal. Baik. Dalam hadis ni kita nak cerita tentang topi perisai. Tapi pada masa yang sama, hadis ini juga menceritakan ada seorang manusia yang namanya Ibnu Khatal yang ketika itu berlindung di sebalik tirai Kaabah dan Nabi perintahkan supaya ia dibunuh. Jadi dia ada cerita dalam cerita lah, walaupun tajuknya nak cerita tentang perisai. Baik, tengok tafsiran hadis. Yang pertama, peristiwa di atas berlaku semasa pembebasan kota Mekah daripada orang musyrikin pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya peristiwa yang dikatakan dakhala Makkah, telah masuk Mekah itu ialah pada tahun ke-8 Hijrah, selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, selepas berlakunya perang Khaybar, setelah berlakunya banyak delegasi utusan-utusan surat yang ditulis oleh Nabi kepada banyak negara-negara ketika itu. Maka Nabi akhirnya masuk ke kota Mekah ya, dan di situ Futuh Makkah, kemenangan kepada Nabi dengan membuka kota Mekah ini. Baik. Baginda memasuki Makkah dengan topi perisai di kepalanya. Kat kepala kan, takkan topi pakai kat tangan tak? Itu sebab dia kata wa alaihi. Wa alaihi, dan di atasnya, atas mana? Atas kepalanya lah. Ada miqfar, ada topi. Topi apa? Topi perisai. Ya. Dikatakan topi perisai itu dia dekat atas kepala Nabi, ada satu lagi lapik. Atas lapik tu topi tu. Topi perisai ni macam kita tengok cerita-cerita dalam filem-filem epik lah. Jangan tengok filem combat. Kalau filem orang putih tu, itu topi macam itu dah moden di zaman sebelum tu lagi. Jadi kalau nak tengok filem-filem lama. Ya, filem-filem lama epik lah. Bukan filem lama, filem suasana zaman lama. Macam tu dah bentuk rupa. Ni maknanya dia tinggi, kemudian ada tu ya topi perang. Kalau ada kitab ni ada gambar ya. Baik. Yang kedua, nama yang dikatakan sebagai
Hazab Ibn Khattal. Siapa Ibn Khattal ni? Nama sebenar Ibn Khattal ialah Abdullah. Ada ulama berkata nama sebenarnya ialah Abdul Uzza. Beliau asalnya beragama Islam. Duduk di Madinah. Kemudian murtad daripada agama dan telah membunuh seorang Muslim yang menjadi pembantunya. Dikatakan dalam satu riwayat, satu kisah, Nabi SAW memerintahkan dia bersama dengan seorang lagi untuk menuju ke Mekah, mengutip zakat. Maknanya menjadi delegasi Nabi untuk buat kerja lah. Kemudian di pertengahan jalan dia minta budak yang pembantu dia tadi untuk memasakkan makanan dia. Kemudian budak tu tertidur. Dan bila budak tu tertidur, dia marah, dia bunuh budak tu. Kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Itu satu versi cerita begitu. Maknanya dia ada dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan dia murtad. Sebab itu dia murtad. Yang kedua, kesalahan ialah membunuh. Dua kesalahan ini dalam Islam hukuman dia bunuh. Ya. Cuma waktu pembukaan kota Mekah, Nabi ada kategorikan siapa orang-orang yang dianggap sebagai berbahaya. Itu biasalah tuan-tuan. Bila negara, dia penawar sebuah negara, dia mesti ada senarai nama tu. Orang ni, kita katalah, dia punya bahayanya tahap mana? Merah ke, hijau, tu biasa. Mesti ada senarai. Ya, dalam senarai kerajaan sekarang pun kerajaan ada senarai. Orang ni mana tahap orangnya, tambah antara orang politik lah, macam mana pengaruh dia. Sebab tu dulu ya, kadang-kadang kita dengar tiba-tiba orang tu ditahan, kita pun tak tahu rupanya dalam senarai polis dia ni adalah orang yang berbahaya. Mungkin dia boleh memecahkan dalam masyarakat, dia boleh menggugat ketenteraman macam tu. Maka orang macam ni mesti dihapuskan. Bahkan kalau kita tengok zaman kerajaan Turki Osmaniyah, biasa ya, keturunan raja membunuh keturunan dia juga. Kenapa? Dia dianggap sebagai mengancam keselamatan negara. Biasa. Ya? Beliau juga selalu mencela dan mencaci Nabi. Siapa ni? Ibn Khattal tadi. Sebab itu dia dibunuh. Ya? Dia suka mencela Nabi, mencaci Nabi. Dan bersama-sama dia ada memiliki dua penyanyi wanita. Yang dua penyanyi wanita itu juga sentiasa mendedangkan lagu-lagu mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata kat Nabi macam ya, cerca. Tapi nasa ni Nabi dah ada kuasa tuan-tuan. Nak cerca Nabi ni masa Nabi kat Mekah pun macam orang kata kat dia. Tetapi di Madinah Nabi ada kuasa. Ya. Sebab itulah Nabi memerintahkan agar beliau dibunuh sekalipun sedang bergayut di tirai Kaabah. Artinya dia kata tadi, Ibn Khattal muta'allikun bi astar Kaabah. Ibn Khattal ketika itu berselindung di sebalik tirai Kaabah. Di situ Nabi kata tangkap dia bunuh. Ya. Walaupun tak kala Nabi memasuki Makkah itu, baginda mengisytiharkan sesiapa yang memasuki masjid maka ia akan selamat. Namun ada beberapa orang yang dikecualikan Nabi, yakni mereka mesti dibunuh walaupun berada di dalam masjid. Siapa dia? Antaranya Ibn Khattal, dua orang penyanyi wanita milik Ibn Khattal, dan juga Ibnu Abi Sarh. Maknanya tuan-tuan, Nabi dah ada dah laporan risikan siapakah manusia yang dianggap berbahaya. Kalau tidak diambil tindakan ketika itu, mungkin ia akan menjadi musuh dalam selimut ke apa tak tahulah. Maka ia perlu dihapuskan. Kenapa? Kerana kesalahan-kesalahan yang dibuatnya selama ini. Sebelum ini dia dah buat kesalahan itu, menghina Nabi, mencela Nabi, menghalang kerja-kerja dakwah. Ya. Okey, itu hadis yang pertama. Dia punya tafsiran. Pengajaran dia apa? Pengajaran dia yang pertama, keharusan membawa senjata ketika masuk ke kota Mekah dalam keadaan darurat dan memerlukan. Walaupun dia tanah haram, yang Mekah tu dianggap sebagai tanah haram, tak boleh pertumpahan darah berlaku di situ. Namun begitu ketika darurat, kita dah baca ayat tu, ingat lagi kita baca
ayat sebelum ini, yang kita sebelum masuk ayat berkaitan dengan talak, yang kita baca tafsir tu, kita dah baca tentang bagaimana pembukaan kota Mekah, berlakunya peperangan, ya. Ada ulama menyebutkan disyaratkan juga senjata itu tidak dihunuskan, yakni berada dalam sarungnya. Baik. Adapun jika bukan keadaan darurat, maknanya dia benarkan bawa senjata ke Mekah tu. Senjata ni maksud senjata perang lah. Kalau setakat mereka masuk, memang dia bawa parang, pisau, tapi kerjanya memang sembelih lembu, itu lain lah, kan. Kerjanya sembelih ayam lah, memang dia kena bawa pisau, kan. Melainkan pisau tu dah disediakan tempat penyembelihan tu, ya. Tapi kalau tak ada apa-apa pasal, tak ada sebab, bukan keadaan darurat, boleh ke tidak dia bawanya? Jadi tak boleh, hukumnya adalah haram. Mana membawa senjata hanya untuk darurat. Habis tentera tu lain, nak menjaga keamanan, memang mereka bawa senjata, ya. Dekat Mekah kat bawah tu memang dia ada tentera tu, tapi dia nak mengawal keadaan, ya. Nabi SAW bersabda, la yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah silah. Diriwayat adalah tidak halal, la yahillu, tidak halal bagi sesiapa daripada kamu, la yahillu li ahadikum, tidak halal kepada sesiapa daripada kalangan kamu, an yahmila, membawa senjata bi Makkah silah, ketika berada dalam kota Mekah, tak boleh, ya. Yang kedua, berdasarkan hadis di atas juga, sebahagian fuqaha termasuk mazhab Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan harus dilaksanakan hukum hudud dan qisas di tanah haram. Menurut Imam Abu Hanifah pula tidak harus, sebab ada mengatakan bahawa ketika mereka dibunuh itu, dia banyak kesalahan, murtad, kesalahan membunuh, qisas, kesalahan memberontak, bohong, dia banyak kesalahan lah. Dan hukuman bunuh itu dibuat di Mekah, tanah haram, ya. Jadi kerana itu, walaupun kalau kita buka dalam kitab fiqh jenayah, ya, hukuman hudud, qisas tidak dilaksanakan di kawasan masjid, maknanya di luar lah, ya. Kalau katakan kita kawasan ni kan, adakah kita nak buat? Tak, di luar, ya. Baik. Itu hadis yang ke-106. Hadis ke-107, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maknanya periwayat yang sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihi al-miqfar, sama juga. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajul faqala lahu Ibn Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu. Qala Ibn Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhriman. Apa maksudnya? Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada tahun pembebasan Makkah dengan memakai topi perisai di kepala baginda. Apabila baginda telah menanggalkan topi perisainya, seorang lelaki melaporkan kepada baginda, Ibn Khattab telah bergayut di kain kelambu Kaabah. Baginda telah bersabda, bunuhlah dia. Berkata Ibn Syihab, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidaklah berada dalam keadaan berihram. Hadis ni dengan beza hadis sebelum ni, nak cerita Nabi ketika masuk Mekah ni tidak dengan pakaian ihram. Nah, itu je bezanya. Hadis pertama tak ada cerita, tapi cerita Ibn Khattab tu ada. Ya, cerita dia duduk dekat, bergantung dekat kelambu Mekah tu ada. Cerita Nabi suruh bunuh pun ada. Tetapi yang tak ada ceritanya ialah tentang Nabi tidak memakai ihram ketika itu. Maknanya Nabi pakai pakaian perang, masuk ke Mekah. Ya, baik. Hadis ke-107 ini menceritakan perkara yang sama seperti 106,
melainkan maklumat tambahannya Nabi memasuki Mekah ketika itu tanpa berihram. Tu je ya. Baik. Pengajaran hadis. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i menegaskan bahawa harus hukumnya memasuki Mekah tanpa ihram bagi orang yang tidak mahu melakukan ibadah umrah atau haji. Boleh. Tapi kita dah tentu dah pakai ihram sebab kita pergi sana memang nak buat umrah haji. Tapi kalau orang Arab memang duduk situ, memanglah dia dah kerja kan, memang rumahnya situ, lain lah ya. Tidak kira sama ada kemasukannya itu kerana sesuatu hajat atau keperluan yang berulang-ulang, seperti pencari kayu katanya, pencari rumput, memburu, pembekal minuman atau sebagainya. Kerana suatu hajat atau keperluan yang tidak berulang seperti peniaga, orang yang datang menyediakan itu boleh ya. Dia tak berihram. Baik. Begitu juga sama ada masuk kerana ketakutan atau tiada ketakutan, yakni orang yang aman. Namun sebagian ulama berpandangan tidak harus masuk ke Mekah tanpa ihram kecuali orang yang terpaksa berulang alik ke situ ya. Yang penting ada keharusan. Sebab apa? Nabi masuk tidak memakai ihram ya. Adapun orang yang masuk sekali-sekala macam kita lah bukan sekali-sekala berapa tahun dah. Saya 2019 dulu. Tak bila lagi ya Allah Ta'ala nak bagi peluang teringin pergi Mekah ya. Yakni mempunyai hajat atau keperluan yang tidaklah berulang-ulang, wajiblah ia masuk dengan berihram kecuali ahli qital lah, tentera tadi yang kita kata yang memang jaga situ kan, tentera memang ada ya, nak menjaga keamanan tadi. Seorang yang takutkan peperangan atau takutkan orang yang alim, kecuali itu je katanya. Baik, kesimpulan daripada hadis ini, Nabi SAW ketika peperangan memakai topi perisai, termasuklah ketika pembebasan Mekah. Baik, taujihat Nabawiyah amali keharusan bawa senjata ketika masuk ke kota Mekah bagi keadaan darurat dan memerlukan. Tapi kalau kita baru sampai daripada Malaysia bawa senjata, tak sampai ke Mekah lah, hak Jeddah je, tak lepas jadi kecuali lah kita borang lagi bawa bisa cukur, gunting, cukur misai, itu tak apalah ya. Itu bukan senjata kan. Yang kedua, keharusan melaksanakan hukum hudud dan kisos di tanah haram menurut sebahagian fuqaha boleh dilaksanakan. Sebab apa? Pernah Ibn Khattab dikenakan hukuman bunuh ya. Dan yang ketiga, keharusan memasuki Makkah tanpa ihram bagi orang yang tidak ingin menunaikan ibadah umrah atau haji. Baik, habis dalam bab pakai topi. Cuma nak cerita tuan-tuan, Nabi ada topinya, topi perang. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kalau pergi perang boleh lah. Tapi pergi perang pun tuan-tuan, kerjaan kita dah tentukan dah topi dia macam mana. Tak boleh lah pakai topi ni. Yang kita pula tak payahlah datang masjid nak datang surau nak pakai topi perang ni pula sembahyang kan. Jadi kalau kita nak pergi sembahyang, kita tengok dalam bab yang ke-17, iaitu serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ya, untuk pakaian pergi masjid ataupun surau. Baik. Bab ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang datang pada menyatakan tentang imamah. Imamah ni apa? Imamah ni serban. Serban tu sebab saya pakai serban lagi ni, sebab nak cerita buat serban. Ya, lepas ni kita pakai serban. Cuma orang Melayu ni, orang Melayu okey lagi, dia tak kisah sangat. Dulu-dulu mungkin kot kalau pergi serban ni orang balik Mekah sekarang tak, budak tahfiz pun pakai serban tak ada perkara. Tapi mungkin ada budaya negara lain yang memang pakai serban ini semua orang pakai. Ada contoh kita kata Afghanistan ni boleh kata semua pakai ya. Dan mungkin ada juga negara yang dia hadkan orang, siapa yang nak pakai serban ni hanya golongan ulama aja. Mungkin ada juga macam yang kita di Mesir kan, yang pakai serban ni semua memang alim-alim. Kalau kita pergi ke Mekah pun kita boleh kenal lah. Kat Mekah ni tuan-tuan, ni yang untungnya. Kalau kita pergi Mekah, kita akan tengok pelbagai corak serban ada. Kalau orang Mesir macam ni serban dia, orang Sudan macam ni serban dia, kalau Afghanistan macam ni serban dia, Afrika macam ni serban dia,
Orang Malaysia macam ni serban dia, orang Indonesia macam ni serban. Sebab apa? Sebab di sana pelbagai orang ada, satu dunia dia. Ya. Jadi kita nak tengok macam mana serban yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini dan ke-108 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Tengok. Nak cerita tentang serban Nabi warna hitam. Baik. An Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Sekali kita tengok tentang hadis ni pelik. Tadi kata wa alaihi mikfar, di atas kepala Nabi pakai topi perang. Yang ini pula atas kepala Nabi pakai serban. Yang kita tengok macam mana ulama melihat hadis ini. Baik. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah pada hari Fathul Mekah, pada hari kemenangan Mekah ini, pembukaan kota Mekah ini. Wa alaihi, dan baginda memakai imamatus sauda. Nabi memakai serban yang serbannya warna hitam. Ya, baik. Tafsiran hadis yang dikatakan sebagai Fathul Makkah itu ialah peperangan untuk menakluk Mekah daripada cengkaman orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Walaupun Mekah ni asalnya menentang Islam. Memang penentangan Quraisy sampai Quraisy ni memang hebat terhadap Islam. Ya, Nabi dilahirkan di bumi Mekah, dibesarkan di bumi Mekah dan menjadi rasul di bumi Mekah dan menerima tentangan yang amat kuat di bumi Mekah. Dan bumi Mekah majoritinya penduduknya tak menerima Islam. Sehinggalah Nabi berhijrah ke kota Madinah menjadi ketua negara Islam di sana. Kemudian selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, berlakunya pengkhianatan terhadap perjanjian itu, maka akhirnya Nabi membuat keputusan untuk menyerang kota Mekah dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islamiah di bumi Mekah. Dan akhirnya Nabi berjaya dan Mekah telah jatuh di tangan Islam dan penduduknya ramai yang telah masuk Islam, dan yang tak masuk Islam ada yang ditawan, ya, dan ada yang macam saya tadi dibunuh pun ada, ya. Baik. Hadis di peperangan ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ini ketentuan Allah lah. Ya, bulan Ramadan juga. Ya. Hadis di atas menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah semasa peperangan tersebut, baginda memakai serban yang warnanya hitam. Jadi Nabi ada serban hitam. Hitam ni tuan-tuan biasa dipakai Syiah. Irak biasa pakai warna hitam. Ya, warna hitam. Warna hitam. Yang negara lain saya tak pasti. Mana yang sebab Sudan putih, banyak putih. Ya, hitam ni tak banyak. Ya, banyaknya Syiah. Ya, Lebanon Syiah juga. Ya, memakai warna hitam. Tafsiran yang kedua ialah, jika kita perhatikan hadis dalam bab yang lalu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah ketika peperangan tersebut dengan memakai topi perisai, maka bagaimana pula hadis ini menyatakan baginda memakai serban hitam? Tidakkah wujudnya percanggahan? Soalan begitulah kan. Tadi menyatakan Nabi masuk Mekah dengan pakai topi, yang ini pula Nabi masuk pakai serban. Mana satu yang betul? Ialah masa tu kita bukan ada ke? Jadi ulama lah mentakwilkan atau mentafsirkan hadis ini dan menjernihkan hadis yang seolah-olah nampak kontrol. Seolah-olah nampak kontrol lah kan? Macam mana satu kata macam ni, satu kata macam ni, maka kita tengok macam mana diharmonikan hadis ini.
Para ulama menjelaskan Nabi SAW memakai topi perisai pada permulaan masuk sahaja. Masa nak masuk tu Nabi pakai topi. Tapi kalau lepas masuk, mana dah berjaya menawan Mekah tu, ya, maka kemudian baginda menanggalkannya dan memakai serban sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lepas ini, iaitu Nabi berkhutbah di atas mimbar dengan memakai serban hitam. Dalam peristiwa ini memang Nabi pakai serban hitam, tetapi sebenarnya Nabi pakai selepas Nabi tanggalkan topi perisai tadi. Jadi dua-dua Nabi pakai, cuma satu ketika masuk, satu selepas masuk, ya. Satu pakai topi, satu pakai serban. Biasa macam kita juga kan, ada dua tiga kalau kita kahwin kan, ada pakaian sanding, ada pakaian nikah, ada pakaian, ada macam tu lah, ada pakaian dia, ya. Menurut ulama, Nabi menyampaikan khutbah semasa penaklukan Makkah dengan berdiri di pintu Kaabah, iaitu setelah penaklukan disempurnakan. Cuma tuan-tuan, bila kita pergi ke Mekah, sejarah-sejarah yang kita baca ni, kita tak dapat tengok dengan original, tak ada kan. Kaabah tu ada lah, tetapi dah diperbesarkan. Kaabah yang asal tu, yang kita nak tengok mana, yang kecil tu lah, kan. Tapi yang dah diperbesarkan, jalan ni apa benda, macam lah Raudah kan, Masjid Nabawi kan, kecil je punya, tapi sekarang masjid tu punya besar kan, sampai masuk boleh sesat, mana pintu masuk tak jumpa pintu keluar kan, besarnya kan. Begitu juga kalau kita sa'i, sekalipun dah ditutup lah dengan dinding tu, ya, kita boleh tengok je tempat Marwah dan Safwa tu kan, boleh tengok je lah. Tak boleh nak pergi, nak pegang, tak ada lah. Boleh tengok macam tu je. Jadi baca dalam sejarah ni, kita tahu memang kejadian di sana. Jadi Nabi SAW berkhutbah, masa berkhutbah tu berceramah lah, ya. Berpidato, ialah dah dapat, dah kena bagi anak semua lah, apa-apa yang nak bagi tahu. Baik, itu tafsiran. Apa pula pengajaran hadis ini? Keharusan memakai serban hitam kerana pernah dipakai oleh Nabi SAW. Namun menurut ulama, yang paling baik adalah berwarna putih. Cuma ada ulama mentafsirkan bahawa Nabi ada masa-masa tertentu, terutamanya hari-hari kebesaran, memang Nabi pakai warna hitam, ya. Walaupun Nabi suka warna putih, tetapi hitam ni agak special. Contoh ni pembukaan kota Mekah, kemudian hari raya, ada hari tertentu yang Nabi pakai serban hitam untuk menunjukkan ia bukan pakaian yang orang kata biasa-biasa. Ya, macam kita katalah macam raja-raja kan, dia ada hari-hari dia kena pakai warna kuning misalnya. Tempat lain tak apa, tapi ada hari tu mesti pakai baju ni. Macam kata kalau kita masuk dewan, kalau hari persidangan yang pertama, ya, masa sultan tu kena pakai baju dia, baju khas tu, tak boleh baju kan. Dia ada. Jadi Nabi pun memang ada waktu-waktu tertentu Nabi pakai warna hitam tu, ya. Ini tahmil, mana andaian ulama je. Ya, ulama mengatakan bahawa Nabi pakai hitam nak menunjukkan penghormatan waktu-waktu tertentu. Waktu lain banyak Nabi pakai warna putih, sama ada serban putih atau baju putih. Tetapi ada waktu tertentu pakai serban hitam, jubah hitam. Sebab itu kita tengok masjid-masjid negeri lah, ya, semua pakai hitam, sebab jubah-jubah pakai hitam, serban dia putih tapi jubah hitam. Sebab apa? Mengambil ruh Nabi memakai pakaian warna hitam ketika waktu-waktu yang dianggap sebagai waktu-waktu utama, ya. Baik. Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang lain. Ini berdalilkan hadis sahih daripada Nabi SAW. Kita dah mengaji tentang
siabunnya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak jenis pakaian berbanyak, warna pun pelbagai, bukan satu warna aja. Tetapi dalam banyak-banyak warna Nabi suka warna putih. Macam kita lah kan, kita suka warna apa? Ada orang dia suka biru, memang baju je paling banyak biru. Ada orang suka hijau, buka almarnya hijau banyak, rumah suka hijau. Ada orang suka warna purple, habis semua purple, langsirnya purple, ya, bajunya purple. Ada ikutlah, ya, minat seorang. Jadi Nabi suka putih. Jadi kalau sayang kat Nabi, cinta kat Nabi, jangan putih, ya. Tapi bukan makna yang lain tak boleh. Sebab ini yang berbentuk jibiliah, maknanya yang berbentuk tabiat manusia, ya. Jadi dia bukan bentuk orang kata perundangan. Tapi kalau kita pakai kerana nak atas dasar cinta pada Nabi, dapat pahala, ya. Baik, apa hadisnya? Khairu siyabikumul bayad, sebaik-baik pakaian kamu ialah yang berwarna putih. Jadi maknanya, ya, kalau kita nak pakaian warna putih tu pakaian yang baik. Cuma putih ni cepatlah kotor, ya. Sebab itu dulu kasut ditukar daripada putih jadi hitam, sebabnya malah kotor, ya. Baik. Nabi SAW memakai serban hitam bagi menunjukkan keharusan memakainya, bukan bagi menunjukkan kelebihannya berbanding berserban berwarna putih. Maknanya tuan-tuan, dari sudut pandang baik, pandang Nabi suka tetap putih, tetapi Nabi pakai hitam. Jadi Nabi pakai hitam itu nak menunjukkan keharusan memakai serban yang berwarna hitam. Namun begitu, yang terbaik ialah warna putih, ya. Tapi kalau kita nak pakai warna hijau pun tak apa, tuan-tuan, bukan pula tak boleh, ya. Cuma Nabi pakai putih. Sebab itu kebanyakan orang pakai serban warna putih, ya. Sebab nak ambil sunnah Nabi. Dia senang, tuan-tuan. Kita niatkan aku pakai hari ni serban putih sebab Nabi suka putih. Aku nak cinta kat Nabi. Niat dan hati lah, tak payah cinta kat orang pun tak apa. Pahala senang benar dapat pahala, kan? Niat begitu je, Baik. Siapa ada kitab dia ditunjuk gambar tu, sebelah Rasulullah yang berwarna hitam. Pernah dibawa, ya, replika lah, ya, ke Malaysia ni. Contoh Nabi punya serban tu. Jadi Nabi punya lapik tu tinggi, ya. Selalu kita tengok geng-geng apa ni tarekat, kan dia rasa tinggi, dia punya topi, kan. Betul ke serban, kan. Itu memang itu gambaran yang diberikan melalui hadis-hadis Nabi. Begitulah rupa serban Nabi, begitulah rupa serban Nabi. Cuma ulama-ulama mengatakan bahawa yang penting ada benda kat atas kepala. Itu pun dianggap sebagai sunnah, ya. Jadi mengikut budaya tempat jugalah. Budaya tempat tu macam mana, yang penting Nabi sentiasa ada meletakkan di atas kepalanya ada lapik, ada lapik, ya. Macam mana lapiknya, macam-macam lah. Nanti kita akan tengok macam mana Nabi pakai serban, apa lapik yang digunakan oleh Nabi. Dan Nabi juga pernah tak ada lapik berbenah, ya. Baik. Hadis yang ke-109, berserban ketika menyampaikan khutbah. Sebab itu, ya, kita sebagai imam-imam sebagai serban sebab Nabi, sunnah Nabi inilah, ya. An Ja'far bin Amr bin Hurais radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda. Baik. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Amr bin Hurais radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada bapanya, beliau menceritakan ra'aitu, aku melihat. Jadi sahabat melihat, dia tengok Nabi, kan. Jadi riwayatkanlah dia, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar, dan
di atasnya, dan Nabi memakai imamatun. Imamatun itu adalah serban yang kalanya sauda, kalanya warna hitam. Ya. Hitam lah. Ya. Baik. Hadis ke-110 masih yang sama juga. Ya. Hadis ni. Berriwayatnya pun sama. An Ja'far bin Amr bin Hurais radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Sama juga. Ya, daripada Ja'far bin Amr bin Hurais menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan memakai serban hitam. Baik, tengok tafsiran hadis. Kedua-dua hadis ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dengan memakai serban berwarna hitam. Ya, memakai serban berwarna hitam. Apakah pengajaran hadis? Yang pertama, galakan kepada khatib, maknanya orang yang memberi khutbah lah ya, untuk memakai serban ketika menyampaikan khutbah, sebagai mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban. Tak cerita kala lagi. Maknanya kalau orang yang baca khutbah dia pakai serban, dia dapat sunnah Nabi. Kenapa? Kerana Nabi pakai serban ketika berkhutbah di atas mimbar. Sebab itu kebanyakan imam-imam masjid ya, biasa hari Jumaat dia pakai serban. Kenapa? Kerana nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis yang kita tak jadi imam ni, pakailah juga. Takkanlah nak ramai imam, memanglah seorang. Kalau berebut pula aku pun nak ikut sunnah Nabi, akan dia je. Kan? Dia je ikut sunnah Nabi. Aku pun tak juga sebab aku nak pakai serban. Dah. Tak baca khutbah pun boleh pakai serban. Ada masalah. Haji Fadil tak ada ya. Tengok Haji Fadil 24 jam. Tak 24 jam tidur tak agak lagu. Tapi mana sepanjang di luar rumahnya serban je dia. Pahala dapat ya, sunnah Nabi kan. Baik. Yang kedua, keharusan memakai serban hitam ketika menyampaikan khutbah, walaupun yang afdal adalah memakai serban putih berdalilkan hadis yang baca tadi, khairu siyabikumul bayat. Maknanya boleh juga pakai serban hitam sebab Nabi ada pakai serban hitam. Namun begitu yang afdalnya ialah putih. Ya, putih. Bilal boleh juga, janganlah risau. Dah kita Bilal, pakailah juga kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, haibah tu penting. Haibah ni maknanya ada kehebatan. Bila dia seorang Bilal, dia seorang imam, dia ada haibahnya. Maka dia kena tunjukkan. Macam hakim, nak jadi hakim kena haibah. Orang nampak, oh betul. Oh betul imam ni. Takkanlah imam baca khutbah pakai baju kemeja je. Hilang haibah dia. Boleh sah, jangan kata tak sah. Tapi haibahnya hilang. Kita nak haibah tu. Ya, nak jadi imam kena tunjukkan haibahnya. Sebab itu kita di Sual ni pun kita sediakan untuk imam kita juga. Mungkin akan datang kita fikirkan pula beli serban, belikan jubah hitam tu. Mana tak ada ustaz saya. Rezeki kurang ada je. Hari ni mungkin kita boleh cadangkan dalam usul. Dia dalam syiar agung ni kita usulkan ya, supaya imam dan Bilal kita disediakan. Bukan nak dia seorang satu. Jubah kot tu. Saya ada jubah kot tu ya. Maknanya bila pakai nampak gah. Kita nak gah tengok ya. Bukan nak bangga, bukan nak riak dah ya, tapi nak tunjuk ini imam. Macam cerita aku postman. Tengok tu, aku postman. Dia punya pakaian dia pun kan ya, gah pakaian itu. Baik. Kemudian hadis yang ke-111 nak cerita tentang serban Nabi berekor. Jadi ada ekornya. Cuma serban Nabi ni panjang tuan-tuan. Ya, panjang ya. Jadi ekornya pun boleh dibuat macam berlilit kan. Macam serban saya ni tak panjang sangat. Ya. Baik, tengok. An Ubaidillah bin Umar An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
iza tamma sadala imamatahu baina katifai. Qala Nafi' wa kana Ibnu Umar yaf'alu zalik. Qala Ubaidullah wa ra'aitu al-Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani zalik. Jadi orang tengok bukan Nabi je, termasuk orang lain yang hampir dengan Nabi, ini dah style dia. Ya. Jadi kebanyakan sahabat dia kan ikut cara Nabi. Macam ada orang jadikan orang tu pujaan dia, dia syok sangat orang tu, dia akan try macam orang minat kat Piramli cerita dulu lah ya. Zaman dulu kan, kalau kita tengok zaman arwah ayah kita kan, siapa yang ayah umur 80-90 lah, kalau ayah umur 50 macam kita tak ada lah masa. Saya ada gambar zaman ayah saya masa muda. Ayah saya kalau hidup pun 90 lah umur, dia kan macam Piramli lah kan, zaman tu lah kan. Semua orang masa tu ambil gambar bertiga. Sebabnya cerita Piramli 3 orang tu kan, bila lapuk kan. Kemudian masa tu orang suka rambut ada remor depan tu. Piramli remor depan dengan cerita lama-lama, cerita tahun 50-an lah kan. Ya, dia dah masih dah gemuk tu, dia dah lain sikit style. Tapi masa zaman tu, sebab saya tengok gambar arwah saya ingat tahun 50-an, memang sebiji style Piramli dengan seluarnya besar ni, bawah kecil kan. Lepas tu kasutnya kasut warna putih. Lepas tu tangkap gambar kat studio. Kenapa? Style Piramli, minat kat Piramli. Jadi kita kalau minat, kena, bukan minat, memang kena suka kat Rasulullah kan. Jadi sebab itu kita duk mengaji kitab Syama'il. Ya, kita dah banyak baca dah. Tak tahu mana yang kita dah ikut. Capal pun kita dah baca kan. Capal dah baca dah, tapi tak berdiri capal macam Nabi pun capal bentuk capal dia payah nak cari pun. Ya, kalau ada orang jual dia beli, kata je mahal, lepas tu orang jual cari untung tu kan. Cincin kita dah ngaji dah, Nabi punya cincin ada kepala tapi letak bawah kan, warna hijau, diikat dengan suasa, dengan perak. Tapi saya ingat yang paling mudah sekali yang kita boleh buat lah, tak tahu siapa boleh cari dulu. Kita jujur dah dapat dah, tapi kemudian tak jadi orang tu celak Nabi kan, yang Nabi pakai setiap malam sebelum tidur, tiga kanan 3 kiri. Itu sunnah yang senang kita nak ikut ya, celak Nabi. Celak Nabi ada nama dia, celak tu ya, apa Katam ke apa, saya ingat lupa namanya ya, boleh cari. Mana kita nak cinta kat Nabi, jadi kita nak ikut. Baik, jadi hari benar insya-Allah ya. Enggak masuk awal. Baik. Yang ini kita tangguhkan tajuk berkaitan dengan serban Nabi ini yang ada ekor. Jadi bulan depan kita tengok bahawa Nabi SAW pakai serban ada ekor. Ekornya panjang mana? 1 ke 2 ke, semua akan diceritakan insya-Allah. Lepas tu penuhlah orang BBJ pakai serban semua. Bukanlah setiap waktu. Paling-paling kita pakai hari Jumaat je dulu kan. Pakai hari Jumaat je dulu. Lepas tu kita tahap tu kita naik-naikkan sikit insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa kuliah kita bulan depan puasa, bulan akan datang lah kot ya, untuk kuliah inilah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.